Cubaan suara. Sedang berkelah menyantap ubi mati ditikam di tasik sini. Kami hunus bertubi-tubi rebah hujahmu di medan ini. Salam sejahtera pengurusi publik yang dihormati juri-juri yang arif lagi disegani dan warga dewan yang bersidang. Saya selaku pencadang ketiga yang pertama akan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penyangga kerana telah menuang minyak ke atas meja mereka, dan saya di sini akan melontarkan percikan api dan akan membakar ke semua hujah-hujah mereka. Mari kami imbas kembali apa yang telah dikatakan oleh pembahas pertama tadi. Penyangga pertama, mereka mengatakan bahawa mereka tidak menyangkal bahawa peperangan ini mengakibatkan benda yang buruk kepada yang menyerang dan yang diserang, dan mereka juga telah meletakkan kayu ukur kepada perkataan kemaslahatan, iaitu meraih manfaat. Adakah negara yang diserang itu meraih manfaat? Setentunya tidak, dan yang itu hujah yang pertama mereka dengan itu mereka telah bercanggah dengan kayu ukur mereka sendiri. Maaf. Dan yang kedua, mereka telah mendatangkan dengan beban bukti, dan akan saya jawab beban bukti itu dengan rela hati. Peperangan baik atau jahat? Setentunya jahat. Dan jikalau kita membasmikan benda yang jahat, setentunya kemaslahatan itu dapat dicapai. Bukankah begitu, wahai hadirin? Setentunya iya. Lihat dua sifat. Sekarang, yang ketiga pula, mereka telah mengatakan bahawa peperangan ini adalah wasilah yang terakhir, dan ia tidak perlu dijenayahkan kerana ia adalah wasilah yang terakhir. Namun mereka tidak menunjukkan bukti-bukti dan mereka tidak menunjukkan contoh-contoh bahawa wasilah-wasilah yang teratas itu gagal, dan dengan itu mereka tidak boleh mengatakan dengan itu saja bahawa itu wasilah yang terakhir. Siapa tahu negara itu tidak melakukan wasilah-wasilah yang teratas dan terus mengadakan peperangan. Dan ini tiga sifat. Dan juga mereka telah membidas kami dengan mengatakan bahawa jenayah dalam peperangan dengan itu tidak perlu menjenayahkan peperangan. Namun bagaimanakah kita hendak elak dari jenayah dalam peperangan? Setentunya dengan membasmikan dan menjenayahkan peperangan. Bukankah begitu, wahai hadirin? Setentunya iya. Empat sifat. Dan mereka mengatakan, mereka mengatakan bahawa PBB, Persatuan PBB ini gagal untuk menangani isu-isu sebegini sebegitu. Namun saya akan menjawabnya dengan begini. Kita ini bukan di syurga, dan saya tidak menyangkal bahawa ke semua orang di sini dan ke semua benda ada kebaikan dan ada keburukan. Dan jikalau mereka hanya melihat kepada keburukan saja, sampai bila masalah ini akan ditangani? Itu 5 sifat, dan ini menunjukkan bahawa pendirian mereka tidak boleh berdiri dan hujah-hujah mereka tidak boleh diterima. Silakan, Puan. Saya cuma mengatakan bahawa PBB itu tidak dapat menangani benda-benda isu dunia yang lebih kecil daripada peperangan. Dan peperangan itu ialah sesuatu yang lebih besar. Jika yang kecil itu tidak dapat ditangani, bagaimana pula dengan yang lebih besar? Terima kasih. Puan, jikalau saya dapat memberi contoh, akankah anda menyerah kalah? Sabar sebentar dahulu. Saya akan memberi contoh bahawa PBB ini memberi kesan yang baik terhadap benda-benda seperti peperangan dan lebih besar dari itu. Okey. Sekarang izinkan saya untuk menghuraikan hujah kami yang terakhir yang berbunyi wujudnya PBB sebagai orang pertengahan. Hadirin, mengapakah, saya lontarkan soalan ini ya, mengapakah harus berlakunya peperangan di dunia ini yang melihat pembunuhan jiwa-jiwa tidak bersalah, peruntuhan infrastruktur di dunia ini, walau ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah, iaitu melalui PBB. Hadirin, wujudnya PBB di dunia ini adalah yang pertama untuk mengekalkan keselamatan dan keamanan antarabangsa, dan yang kedua ialah untuk membangunkan hubungan mesra antara negara-negara berdasarkan kehormatan akan hak-hak mereka. Hadirin, mengapakah mereka tidak menggunakan fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh PBB, dan mengapakah mereka menggunakan cara yang kejam, iaitu peperangan, untuk menangani masalah mereka atau konflik mereka? Setentunya tidak boleh diterima oleh sesiapa yang berakal di sini. Silakan, Puan. Kiranya sudah ada usaha-usaha seperti itu, kenapa harus perang itu sendiri dijenayahkan?
Terima kasih, Prof. Ialah kerana mereka mengabaikan cara yang baik dan menggunakan cara yang jahat. Dan yang itu kalau kita biarkan sahaja peperangan tidak dijenayahkan, akan berleluasalah peperangan itu. Betul ke salah? Betul. Menurut UN berorg dari 1948, UN PBB sudah menolong untuk menghentikan konflik-konflik dan mencetus perdamaian di dunia ini di negara-negara seperti Kemboja, Tajikistan, Guatemala dan sebagainya. Menurut laman unis.vienna.org yang menyatakan bahawa kejayaan proses keamanan di Tajikistan disebabkan 3 perkara dan yang pertama ialah kerana penglibatan PBB. PBB telah meletakkan angkatan-angkatan mereka di sana untuk memantau perjanjian gencatan senjata mereka. Dan apakah hasilnya? Tentunya tidak berlaku peperangan lagi selepas itu. Dan juga konflik antara Costa Rica dan Nicaragua dengan wujudnya PBB dan wujudnya ICJ, iaitu International Court of Justice, selesailah masalah itu dengan baik dan tidak berlaku pertumpahan darah walau setitik pun. Hadirin, seringkali kita mendengar keinginan untuk mencapai perdamaian di dunia ini. Namun kita tertanya-tanya, sampai bilakah mereka akan menggunakan cara keganasan untuk menyelesaikan masalah? Dan kita juga tertanya-tanya, bilakah perdamaian yang tetap akan berlaku di dunia ini? Dengan itu, kita mengatakan bahawa peperangan perlu dijenayahkan, yakni perlu dianggap sebagai jenayah demi kemaslahatan masyarakat dunia. Terima kasih.